itu dah terbukti ke AI naik maka pekerjaan pun tak ada sebab semua dah robot dah take over? Kalau kita tengok dari segi sejarah, memang teknologi akan mengubah landscape pekerjaan. Kan ada masanya manusia mungkin tak perlu bekerja keras, bekerja teruk. Berapa tahun lagi agak-agak? Saksikan kami berdua dalam Senang Faham minggu ini. Something teknologi yang try to copy manusia. Like 100% like manusia. Tapi ia bukanlah manusia, tapi try to copy all dia macam manusia punya perlakuan, rupa. Akan menggantikan tenaga kerja. Contohnya macam sekarang ni host pun dah ada dalam bentuk AI kan. Macam robot lah, tapi macam sistem robot kot yang boleh menyerupai orang lain. Tak tahu juga. Dia satu perisian komputer yang kita boleh mendapatkan apa-apa sahaja maklumat lah. Ya, ini macam computer generated, dia ada otak dia sendiri yang boleh fikir, kita boleh suruh dia buat kerja. Saya rasa macam tu lah. Untuk supaya kita senang kerja, tapi dia tengoklah kalau dia lebih cerdik daripada kita, nanya. Tak bagus, menakutkan sebenarnya. Pro dia, maksudnya negara Malaysia ni dia dah maju. Mungkin peluang pekerjaan tu dah jadi kurang. Jadi efek dia mungkin kepada peluang pekerjaan kepada manusia sendiri atau manusia akan jadi lebih malas. Okey, untuk Senang Faham kali ini bersama saya teknologis Syahril Azwin Zainal Abidin Digital ataupun AI Consultant ataupun Consultant AI dan juga pengasas Azwin Ecosystem PLT. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Okey, saya ada baca berkenaan dengan AI ni. Kumpulan CEO dekat US kata kesan adalah as worse as climate change. Setuju ke? In a way setuju daripada satu segi, but in another way mungkin tidak, sebab dia ada beberapa perspektif yang mungkin kita kena tengok. Initially kalau kita tengok berdasarkan pada pekerjaan, kata contohnya, memang most clerical work akan lenyap. Tapi adakah itu benda yang buruk? Sebab manusia masih boleh buat kerja-kerja yang lain. Bukan itu dah terbukti ke AI naik maka pekerjaan pun tak ada sebab semua dah robot dah take over? Itu kalau kita tengok dari segi sejarah, memang teknologi akan mengubah landscape pekerjaan. So kita tengok internet tu sendiri. Bila internet tu datang, banyak benda yang kita kena ubah. Cara kita buat kerja tu dah kena berubah. Banyak bila ride hailing service muncul, kan taksi pun susah nak cari makan. Benda teknologi memang akan mengubah cara kehidupan kita. Akan ada masanya manusia mungkin tak perlu bekerja keras, bekerja teruk. Berapa tahun lagi agak-agak? Susah kita nak cakap dekat Malaysia lah kan. Dekat Malaysia itself tu susah kita nak expect sebab semua bergantung pada market kan. Market kita macam mana, adakah penerimaan kita okey daripada segi AI? Mungkin ialah kita ada, mungkin kita boleh buat kata pengacara pakai AI dan sebagainya. Saya tak ada job dia. Yalah. tapi the thing is, adakah market akan terima benda tu? Betul tak? Jadi kita bukannya nak kata okey semua benda AI buat. Ada setengah-setengah kerja yang mungkin kita sebagai manusia ni kita lebih suka ada some familiarity. Bila sama dengan manusia faham manusia. Kan? Jadi banyak pekerjaan akan memerlukan pada itulah the relationship between human, sebab mesin tak akan faham benda tu. Dia ada this internal ada batas juga. Ada batasnya juga. Tapi sama ada benda tu adalah baik atau buruk, dia bergantung pada macam mana mindset kita dan macam mana kita tengok daripada segi ekonomi. Ekonomi tu macam mana. Kan? Okey, cakap pasal mindset. Kita cakap pasal negara kita sebelum kita nak bandingkan dengan negara maju. Kita punya kesediaan AI ni, sebab saya tengok dah ramai dah. Ada stesen TV kita pun dah pakai AI. Kesediaan kita ataupun kematangan kita macam mana? Dia basically pada pandangan saya lah, ini personal opinion lah, banyak lagi yang kita perlu belajar. Sebab AI ni adalah satu bidang yang sangat laju, rapid. Jadi benda yang saya ceritakan sekarang pun mungkin dah obsolete 2 hari lepas, 3 hari lepas. Kan? Sebab setiap hari kalau kita tengok dalam dunia AI ni akan ada benda yang baru. Kan?
Tapi kalau kita nak apa dia kata betul-betul on par, betul-betul memang akan susah. Tetapi at least kita kena ada keinginan untuk be up to date lah. Maknanya baca sikit at least dalam bidang kita, dalam bidang kita punya domain. Okey, tapi sebab tuan pun sebagai AI consultant kan, ada tak part yang mungkin tuan tak setuju dengan AI ni ataupun memang okey je sebab this is your field? Dia is a double-edged sword, of course. Masalah yang rasa paling ketara adalah masalah deepfakes lah. Masalah kita boleh keluar dan kita boleh keluarkan macam video iklan dan sebagainya menggunakan nama atau muka orang, suara orang lain. Jadi yang tu bagi saya itu lebih kepada masalah ethics lah, bukan pada masalah AI itu sendiri. It's a little bit different from an AI. Saya bukan nak buat dakwaan tapi betul ke syarikat yang membangunkan AI ni make money ataupun buat duit macam syarikat pharmaceutical ke sebagai contoh? Ni orang dia ni. Setahu saya syarikat AI ni mengalami kerugian tu banyak, bukan mengalami keuntungan. Dalam keadaan sebab resources untuk untuk maintain sistem. Contohnya OpenAI itu sendiri. OpenAI itu sendiri dia banyak menggunakan resources dan dia charge kata setiap orang $20 untuk pakai ChatGPT. Kan dia punya ChatGPT tu $20. Tapi $20 tu tak semua orang pun beli kan. Dan kalau ikut pada report pun sebenarnya syarikat tu mengalami kerugian sekarang walaupun dia dengan under Microsoft. Jadi susah juga kita nak kata sama ada company AI akan untung. Tapi at the same time, kita sebagai small players ni, anybody, sesiapa saja, kalau dia ada resources tu bukan duit yang banyak lah. Dia keinginan untuk belajar. Dia boleh masuk online, dia boleh download tools, AI model, semua cuba sendiri. Tak makan ada juga yang berjana pendapatan macam tu. Boleh buat duit. I mean small players lah yang boleh buat duit. Tapi sebagai macam big player yang memang memang dia supply infrastructure apa semua mungkin susah sikit lah. Tapi bila kita bercakap soal kita tak bersedia tadi, adakah okey je kalau negara kita sebagai contoh macam okey buat relax je, biar je negara dengan AI, apa akan jadi dekat kita sebenarnya? Okey, ini adalah satu benda yang sebenarnya saya banyak berbincang dengan orang lah, banyak orang tanya saya soalan ni. Memang saya kata memang kita masih jauh ketinggalan. Dan masalahnya apabila kita jauh ketinggalan, macam kata data kita, data nasional dan sebagainya, sepatutnya kita yang pegang untuk train kata AI kita sendiri. Tetapi kalau kata data tu dipegang oleh orang lain, oleh negara lain, dia menjadi ancaman pada national security kita pula. So sebab mungkin negara lain dah tahu pasal kita, dah tahu apa kita punya demografik, kita punya rakyat kita macam mana, rakyat kita behavior rakyat kita kan. Jadi dia akan jadi satu masalah security lah, kalau kata ancaman daripada luar kalau kita tidak bersiap sedia lah. Sebab sekarang ni perang bukan sekadar menghantar bom kan, kan, dia sekarang ni is a mental war, dia war on sentiment kan. Siapa yang dapat menangkap sentimen satu bangsa atau satu rakyat tu, dialah yang akan become yang berkuasa, yang powerful. Tapi kita nampak AI ni ramai yang bercakap peratusan keburukan itu lagi tinggi daripada kebaikan. Macam mana kita nak twist? Yelah, nak tak nak kita kena bersedia juga dengan keadaan tu. Saya akan tanya balik soalan lah. Peratusan dari segi mana tu? Daripada angle mana? Impak kepada pendidikan. Impak kepada pendidikan. Tu contoh. Bagi saya, kalau kita tengok dari segi pendidikan, sekarang ni ia bermakna pendidikan adalah lebih mudah sekarang daripada dulu. Sebab bila kita ada contohnya AI dah muncul, kita boleh tanya soalan dengan AI, kita lebih mudah untuk memahami sesuatu. Buku yang kita baca, kalau kita tak faham, kita boleh minta, instead of kita minta orang lain tolong terangkan dekat kita boleh minta AI. AI boleh bagi dalam bahasa yang lebih mudah. ChatGPT sebagai contoh. Adakah itu reliable source sebenarnya? Apa-apa yang kita buat pun, kita kena take with a pinch of salt.
Okay, so ChatGPT memang dia akan ada bukan ada masanya, memang selalu dia akan hallucinate. Ada masalahnya source dia tak betul dan sebagainya. Tapi itulah sebab itu buat masa ni, okey, buat masa ni manusia masih perlu gunakan kecakapan analisis dia sendiri lah. Maknanya kita tengoklah betul ke tidak ni, kita kena buat kita punya research sendiri. Kita kena tengok balik betul ke ChatGPT ni cakap apa, betul ke dia ni yang cakap. Jadi kita kena buat balik lah kita punya research. Back to the root lah. Back to the root, yes. Itu memang benda yang kita kena buat. Kita tak boleh rely 100% atas AI. Sekarang AI memang boleh tulis buku, boleh buat macam-macam kan. Tetapi bila kita baca apa yang AI tu tulis, adakah kita suka cara penulisan dia? Kan dia boleh buat dalam style macam-macam style kan, tapi kadang-kadang bila kita baca tu kita masih memerlukan pada emosi manusia tu kan, bila kita manusia baca. tetap terbaik lah. Tapi saya tetap juga kita nak fahamkan lagi sekali dalam soal impact kepada pekerjaan. Saya ambil contoh lagi sekali Malaysia ini. Tuan sendiri melihat pembangunan AI dan kalau kat Malaysia ni dalam mungkinlah 10 tahun akan datang, adakah impact itu cukup kuat dekat negara kita ataupun kita masih lagi bercakap dalam soal tak bersedia tadi? Dia sekarang ni saya tengok daripada segi STEM kan, pelajar-pelajar kita yang nak masuk universiti dan sebagainya, bidang-bidang yang mereka pilih, sama ada mereka nak masuk universiti in the first place, itu pun dah jadi satu masalah daripada kita daripada melihat pada akademia tu sendiri, sains dia sendiri, macam mana benda tu apa dia kata, how the thing works. Benda tu kita masih kurang lagi kat Malaysia. Adakah tuan setuju kalau saya katakan zaman generasi AI lah, kita lah sekarang ni, bukan lagi generasi yang job seeker tetapi job creator? That is also a possible way to put it. Tapi job creator untuk siapa? Adakah job creator untuk manusia atau job creator untuk AI? Itu satu lagi. Itu yang kena bersedia tu. Itu yang kita kena bersedia tu. Oh. Sebab market akan memilih sama ada market akan memilih produk. Dia akan membeli berdasarkan apa yang sesuai untuk market itu sendiri. Kalau market memilih AI sebab AI lebih baik untuk manusia, that will basically happen. By hook or by crook kena jugalah. By hook or by crook kena. Nak lari macam mana? Yes. Okey, satu lagi, sektor apa yang paling terjejas kalau ikut kategori dia? I don't have the numbers on me at the moment, so memang I didn't do the research on that kan. But however, dulu kita jangkakan manual labor yang akan hilang kerja dulu. Tetapi bila teknologi dah come to a point di mana sebenarnya digital life or digital economy is now booming, kerja yang di situ yang sebenarnya yang akan mula-mula terjejas, di mana content creator, writers, just sekarang yang itulah those sebenarnya jobs which are kind of at risk lah. At risk tu saya letak in quotes. Dia cuma akan jadi at risk apabila kita duduk tak buat apa, kita cuma nak compete. Kalau kita mindset kita cuma competition mindset, memang kita akan pupus. So the idea is sekarang ni kita nak move into more of a gift kind of society di mana kita lebih bekerjasama or cooperate daripada compete. So daripada itulah sekarang ni, itu pandangan saya lah. Okay, way forward kepada yang mendengar kita, apa pesannya? Pesan dia sekarang, kita perlu ambil tahu. Ambil tahu is benda yang paling penting sekali. Bagaimana machines atau AI ni akan menjejaskan, bukan menjejaskan lah, macam ni dia akan mengubah cara kita bekerja. And we have to be in the know. Sebab benda ni kadang-kadang kita tak perlu modal yang besar untuk bukan kadang-kadang, memang most of the time kita perlukan modal yang besar untuk basically ubah cara kita melakukan kerja. Kita mesti semua orang nak more efficient cara buat kerja kan. So itulah. Ambil tahu dan faham, dan kena tontonlah senang faham. Mhm. Terima kasih Tuan Syaril atas pencerahan. Sama-sama. Dan itulah pencerahan kita berkenaan dengan AI. Adakah ia mengubah kerja kita? Senang faham, jumpa lagi.